Hai, selamat datang ke subtopik kita yang kedua, iaitu tentang gametogenesis manusia. Apakah maksud gametogenesis? Gametogenesis ialah proses pembentukan sel pembiakan iaitu gamet. Gametogenesis berlaku di dalam gonad, iaitu testis bagi lelaki dan juga ovari bagi perempuan. Gametogenesis penting tahu untuk menghasilkan gamet yang bersifat haploid. Tapi kenapa perlu hasilkan gamet yang bersifat haploid? Ini untuk memastikan apabila persenyawaan berlaku, nukleus sperma yang bercantum dengan nukleus ovum akan membentuk zigot yang diploid. Gametogenesis terbahagi kepada dua, iaitu pertama spermatogenesis dan yang kedua ialah oogenesis. The seminiferous tubules are tightly coiled tubes within the testes where spermatogenesis or sperm production takes place. It begins in the outer layer as germ cells undergo two divisions of meiosis as they move closer to the lumen, becoming spermatozoa. Jadi, apakah spermatogenesis? Spermatogenesis ialah proses pembentukan sperma yang berlaku di dalam tubul seminiferous. Jadi, gambar rajah ini adalah keratan membujur testis. Ada 3 struktur yang perlu kamu tahu, iaitu kedudukan tubul seminiferous, yang kedua ialah ductus sperma dan yang ketiga ialah epididymis. Setiap tubul seminiferous yang terdapat di dalam testis terdiri daripada sel germa primordium. Sel germa primordium ini akan menjalani pembahagian sel untuk menghasilkan sperma. Dan di antaranya terdapat juga sel Sertoli yang terdapat pada dinding tubul seminiferous. Fungsinya adalah untuk membekalkan nutrien sepanjang proses ini. Dan sperma yang terhasil tadi akan diangkut dari tubul seminiferous ke epididymis melalui saluran ductus sperma. Sebenarnya proses spermatogenesis ini dirangsang oleh hormon perangsang folikel FSH dan juga testosteron, dan proses ini juga dibantu oleh hormon pelutinan iaitu LH yang merangsang rembesan testosteron di testis. Menarik kan? Keseluruhannya terdapat 3 fasa terlibat dalam spermatogenesis, iaitu kita tengok yang pertama, fasa pembahagian. Dalam fasa pembahagian, sel germa primordium akan membahagi secara mitosis untuk menghasilkan banyak spermatogonium yang diploid. Seterusnya, dalam fasa perkembangan, spermatogonium tadi akan berkembang menjadi spermatosid primer iaitu diploid. Setiap spermatosid primer akan membahagi secara meiosis 1 untuk menghasilkan 2 spermatosid sekunder, dan spermatosid sekunder ini bersifat haploid. Dalam fasa yang ketiga iaitu fasa kematangan, setiap spermatosid sekunder tadi akan membahagi secara meiosis 2 untuk menghasilkan 2 spermatid yang haploid. Dan spermatid ini akan menjalani pembezaan dan pengkhususan untuk membentuk sperma. Dan ini adalah carta alir keseluruhan proses spermatogenesis. Ambil masa kamu dan teliti betul-betul. Berikut ialah satu lagi rajah spermatogenesis untuk memudahkan kefahaman kamu. Okey, kita tengok yang pertama iaitu nombor 2 ialah sel germa primordium yang membahagi secara mitosis untuk menghasilkan spermatogonium yang diploid. Seterusnya, yang nombor 8 ialah spermatogonium yang telah pun berkembang menjadi spermatosid primer iaitu diploid, yang mana spermatosid primer akan membahagi secara meiosis 1 untuk menghasilkan 2 spermatosid sekunder iaitu bersifat haploid. Jadi yang nombor 9 ialah spermatosid sekunder yang akan membahagi secara meiosis 2 untuk membentuk spermatid. Spermatid bersifat haploid. Jadi nombor 10 mewakili spermatid.
Spermati inilah yang akan mengkhusus dan membeza untuk membentuk nombor 1 tadi, iaitu sperma. Okey, sekarang kita tengok pula tentang oogenesis. Oogenesis ialah proses pembentukan sel gamet betina yang dikenali sebagai oosit sekunda. Dan oogenesis berlaku di mana? Ovari, ya, bagus. Satu fakta menarik tentang oogenesis ialah oogenesis telah pun berlaku dalam ovari seorang perempuan sebelum dilahirkan. Wow, this is amazing, right? Jom kita tengok pula apa yang berlaku dalam proses oogenesis. Semasa peringkat fetus, sel germa primordium di dalam ovari akan membahagi secara mitosis untuk menghasilkan oogonium yang bersifat diploid. Oogonium akan berkembang menjadi oosit primer dan oosit primer diselaputi oleh sel-sel folikel, lapisan folikel yang dikenali sebagai folicle primer. Perkembangan folikel ini dirangsang oleh hormon perangsang folikel yang dipanggil FSH. Semasa fetus, oosit primer membahagi secara meiosis sehingga peringkat profasa 1 sahaja. Dan sebaik sahaja dilahirkan, berjuta-juta oosit primer terdapat di dalam ovari seorang bayi. Dan rajah yang cikgu tunjukkan ini menunjukkan kedudukan oosit primer, iaitu di atas nombor 3 itu. Sebaik sahaja seorang perempuan mencapai akil baligh, maka oosit primernya akan mula membahagi secara meiosis 1 untuk membentuk oosit sekunda dan juga jasad kutub pertama. Dan oosit sekunda yang terbentuk ini akan membahagi secara meiosis 2 dan berhenti pada fasa metafasa 2. Setiap oosit sekunda diselaputi oleh folikel-folikel yang dinamakan folikel sekunda. Manakala jasad kutub pertama yang terbentuk tadi akan meneruskan meiosis 2 bagi membentuk jasad kutub kedua. Proses seterusnya, folikel sekunda akan berkembang menjadi folikel graft. Folikel graft menghasilkan hormon estrogen. Perhatikan nombor 5 dan nombor 6 dalam rajah ini. Folikel graft yang matang akan bergerak ke permukaan ovari dan membebaskan oosit sekunda ke dalam tiub falopio. Proses ini dikenali sebagai ovulasi. Kamu boleh meneliti gambar rajah ini yang menunjukkan keadaan oosit sekunda selepas ovulasi dan baki folikel yang tertinggal tadi akan menjadi corpus luteum. Dan ini adalah imej bagi folikel dan juga telur yang telah berjaya dirakamkan. Apa yang terjadi kepada oosit sekunda yang dibebaskan ke dalam tiub falopio itu tadi? Nak tahu? Sekiranya terdapat satu sperma berjaya menembusi oosit sekunda itu tadi, maka oosit sekunda akan melengkapkan meiosis 2-nya. Proses meiosis 2 ini akan membentuk ovum yang haploid dan satu jasad kutub yang haploid. Dalam erti kata lain, jika sperma berjaya menembusi oosit sekunda, maka persenyawaan berlaku dan dalam masa yang sama, corpus luteum akan mula berkembang dan merembeskan hormon estrogen dan juga progesteron. Jika tiada persenyawaan pula, corpus luteum dan oosit sekunda tadi akan merosot di dalam tiub falopio lalu disingkirkan bersama haid. Itu saja. Sekian saja daripada cikgu pada hari ini tentang spermatogenesis dan oogenesis. Bye-bye. Selamat belajar.